Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke kelas PDPR hari ini. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada tema 9, Indah Seni, Endah Budaya. Okey, ini antara tajuk yang akan kita pelajari. Contohnya, permainan tradisional warisan kita. Kemudian kita akan belajar tentang sepak manggis, sejenis permainan tradisional. Seterusnya tentang pewaris legasi. Dan akhir sekali tentang laman santai gamelan. Okay, gamelan ni merupakan alat muzik tradisional. Seterusnya, aktiviti kita pada hari ini ialah yang pertama, kita akan imbas kembali subtopik yang lalu. Okay, penerangan tentang subtopik hari ini, aktiviti dan latihan pengukuhan, dan akhir sekali penutup dan kesimpulan. Okey, jadi untuk hari ini kita nak tengok satu permainan yang anda pastinya main sejak daripada kecil-kecil lagi. Okey, mainan ni dipanggil lat tali tamplum. Kan? Okey, jadi hari ini kita nak tengok tentang permainan tradisional warisan kita. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 1.5.1 iaitu mengemukakan soalan bertumpu untuk mengetahui pesanan, arahan, panduan dan tunjuk cara yang betul tepat secara bertata susila. Okey, kita nak tengok ada peta minda dekat sini. Okey, yang pertama kita baca dulu apakah maklumat yang terdapat dalam petikan. Okey, maklumat ini tentang permainan tradisional warisan kita. Okey, mari kita tengok apakah nota yang terdapat pada muka surat 106. Okey, kita baca dulu petikan. Negara kita, Malaysia, terdiri daripada pelbagai bangsa dan suku kaum. Oleh itu, Malaysia amat terkenal dengan kepelbagaian permainan tradisional yang menarik untuk diterokai. Okey, jadi kita tengok apakah yang terdapat dalam peta ini. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang ini, pengenalan. Okey, pengenalannya, apakah definisi permainan tradisional ni? Tradisional ialah permainan yang dimainkan sejak zaman dahulu lagi. Okey, zaman nenek moyang lagi. Okey, siapa yang main? Okey, lelaki mahupun perempuan. Tak kira lah lelaki ke perempuan, kanak-kanak ataupun orang dewasa. Pelbagai bangsa dan suku kaum. Okey, setiap suku kaum kita ni ada permainan tradisional masing-masing. Okey, seterusnya kita keluarkan soalan pula. Bila kita nak main permainan tradisional ni? Biasanya kita akan main pada masa lapang, waktu petang ataupun dalam majlis keramaian. Okey. Seterusnya, di mana kita nak main permainan tradisional? Kita boleh main di kawasan lapang. Okey, ataupun di dalam rumah. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh. Apakah contoh-contoh permainan tradisional yang terdapat di negara kita? Okey, antaranya ceper, gusti tangan. Gusti tangan ni senang. Anda boleh main terus kan? Tak perlukan alat. Okey, galah panjang. Galah panjang ni memerlukan ramai peserta. Seronok main ni. Okey, lagi tating lawi, kercang, sepak manggis dan juga tibo. Jadi, hari ni nanti kita akan tengok permainan sepak manggis. Banyak permainan-permainan yang kita boleh pelajari. Okey, untuk hari ini. Okey, memulakan permainan. Okey, bila kita nak start main, antara cara kita boleh guna, contohnya seperti 1, 2, som. 1, 2, som tu kan. Itu kita nak tengok siapa yang menang. Okey, yang batu, gunting, apa lagi? Air, kan. Okey, selain itu kita boleh cabut lidi. Dan ataupun lambung duit shilling. Tengok yang mana satu kan. Okey, ataupun kita boleh gunakan lat tali tamplum. Yang pusing-pusing tangan tu. Okey, ini antara cara-cara kita nak mulakan permainan. Okey, seterusnya, apakah punca pengabaian permainan tradisional ini? Zaman sekarang ramai generasi sekarang yang tak dapat nak main permainan ni. Antaranya disebabkan PKP lah. Macam mana kita nak main ramai-ramai kan? Lagi kerana generasi muda ni sekarang lebih minat bermain dengan benda-benda yang digital kan. Jadi antara sebab punca pengabaiannya adalah disebabkan pengenalan sukan moden. Okey, seterusnya kesibukan dan kesuntukan masa, tak sempat nak main.
Okey, lagi kesan perkembangan teknologi maklumat. Sukar untuk membuat atau mendapatkan peralatan. Cenggasing, wow, kita kena beli kan. Okey, ketiadaan kawasan lapang. Ramai dalam kalangan kita ni tinggal di kawasan perumahan. Kadang-kadang tak ada kawasan lapang nak main. Okey, jadi ni antara punca-punca pengabaian permainan tradisional. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada poin kepentingan. Okey, apa kepentingan permainan tradisional ini? Antaranya kita dapat memanfaatkan masa senggang. Masa senggang ni maksudnya waktu lapang. Jadi kita boleh main dengan kawan-kawan. Okey, dapat apa? Eratkan silaturahim, mengisi masa lapang kan. Okey, lagi melestarikan warisan. Maksudnya kita dapat mengekalkan warisan ni dari zaman ke zaman. Okey, awak main, nanti anak awak main, cucu awak main. Jadi permainan tu akan sentiasa bersambung dari generasi ke generasi. Nanti taklah bila generasi akan datang tak tahu apa itu main, macam mana nak main galah panjang kan kalau kita tak main. Okey, selain daripada itu dapat mempererat silaturahim. Bila kita main kita akan saling bekerjasama nak menang kan. Jadi kita akan dapat eratkan silaturahim serta menajamkan fikiran. Contoh main congkak ni, nak menang kena ada strategi. Jangan main tipu sudah. Kan? Okey, dapat jana fikiran, menajamkan fikiran. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin usaha pemeliharaan. Macam mana kita nak kekalkan permainan tradisional ini? Okey, kita bahagikan kepada beberapa peranan. Pertama, peranan ibu bapa. Okey, ibu bapa mungkin boleh gunakan masa lapang main bersama anak-anak, perkenalkan permainan-permainan tradisional ni kepada anak-anak. Okey, seterusnya peranan masyarakat. Masyarakat misalnya dia boleh buat pertandingan di kawasan setempat kan. Kat sekolah pun boleh cikgu-cikgu buat pertandingan permainan tradisional ni. Dulu kita ada buat. Okey, tarik upih, galah panjang dan sebagainya. Okey, selain daripada itu ialah peranan pihak swasta. Mungkin boleh menganjurkan pertandingan yang menarik. Kan? Akhir sekali peranan kerajaan. Okey, kerajaan kenalah mewar-warkan lagi permainan tradisional ini. Okey. Jadi kita dah sentuh dari segenap aspek tentang permainan tradisional tadi. Okey, seterusnya mari kita tengok permainan sepak manggis. Okey, dalam permainan ini kita boleh lihat ada satu alat di atas. Okey, di sini diletakkan hadiah. Siapa yang menang akan dapat hadiah di dalam benda ni. Dipanggil sepak manggis. Okey, jom kita baca petikan. Okey, sepak manggis ialah sejenis permainan tradisional yang unik lagi menarik. Permainan yang unik ini menggunakan bola sepak raga dan dimainkan oleh semua golongan tanpa mengira jantina dan usia. Yang penting, pemain mesti mempunyai kemahiran untuk menyepak bola sepak raga ke arah bekas yang digantung tinggi. Kena sepak sampai atas tu. Okay? Pemain yang berjaya menyepak bola sepak raga sehingga mengenai sasaran akan dikira sebagai pemenang. Pemenang akan mendapat wang atau barang-barang yang diletakkan di dalam bekas tersebut. Sepak manggis ini dimainkan dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin, tamu besar atau ketika menyambut kedatangan orang kenamaan. Kini, sepak manggis kembali popular dan mampu menjanakan pendapatan bagi negeri Sabah setelah menjadi produk pelancongan budaya khususnya bagi suku kaum Bajau di Kota Belud dan di kawasan sekitarnya. Okey, jadi permainan ini berasal daripada negeri Sabah. Jadi siapa yang dapat sepak bola ni sampai kena benda ni, dia akan dikira sebagai pemenang. Okey, saya rasa benda ni boleh dilaras. Nampak tali. Dia takkan tinggi sangat macam ni, mana nak kena kan? Okey, jadi siapa yang dapat sepak kena benda ni, dia akan dapat duit ataupun hadiah yang ada dalam bekas ini. Okey, inilah dipanggil sebagai permainan sepak manggis. Okey, jadi untuk tugasan hari ini, sila salin petikan sepak manggis ini di dalam buku nota bahasa Melayu anda. Okey, salin petikan tersebut di dalam buku nota ulasan.
Ulasan Jangan lupa tuliskan tajuk, okey, iaitu sepak manggis dan juga tarikh pada hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat menyiapkan tugasan dan jangan lupa isikan kehadiran. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dalam grup Telegram. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.